Ada, Chairman. Okay, thanks. Okey, seterusnya Puan Balkis dan juga Cikgu Mak Najib daripada Pedah. Daripada Jerantuk. Cikgu Najib, cikgu di tahap Jerantuk dah tak? Cikgu Najib? Ya, saya ikut tuan. Ya, ada, saya ada. Okey. Terima kasih Cikgu Najib. Okey. Cikgu Najib ada, saya ada. Okey. Puan Balkis pun ada. Ya, ada. Sama tuan, sama. Ada. Alright. Next kita ada daripada Kuantan, Puan Nur Rashidah dan juga Puan Nur Zuriani. Saya Nur Rashidah daripada SMK Padang Garuda. Okey. Puan Zuraini? Pada Sungai Ular. Okey, bro. Okey, tak apa. Kita ada wakil daripada Kuantan. Seterusnya daripada Lipis, iaitu Puan Siti Nur Adwa dan juga Encik Muhammad Anwar, SK Kerambik. Ada tak daripada wakil daripada Lipis? Assalamualaikum, saya ada Cikgu Anwar dari SK Kerambik, Kuala Lipis. Okey, terima kasih Cikgu Anwar. Puan Siti pun ada daripada Paling Garang. Okey, kita daripada tu belum lagi pada Lipis ni sekarang menengah. Okey, jadi kita terus ke Maran jengka 2, Cik Nur Muhammad dan juga daripada SK Maran, Khairul Hadi. Saya Nur Muhammad dari SMK juga 2. Puan, kalau yang tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cek dengan audio. Kalau yang respon dengan mesej tu kemudian lah, sebab one man show ni dia tak boleh nak cek je lah. Okay, next Cikgu Azrul daripada Pekan dan juga Cikgu Rahmat. Ada tak? Okey, saya ada. Saya dari Pekan, Muhammad Azrul. Okay, terima kasih Cikgu Azrul. Selamat. Wan Rahmat ada, Wan Rahmat. Okey, tak apa, dah situ cikgu. Okey, naik daripada Rompin, Cikgu Tengku. Ada, saya ada tuan. Okey, masih cikgu. Okey, kemudian Cikgu Wan Sapinah Assalamualaikum. Saya Cikgu Wan Sapinah daripada SK LKTP 964. Okey, terima kasih. Temeluh, SK Bandar Temeluh, Puan Suhaila ada tak? Dan juga Ada. Assalamualaikum semua. Saya Puan Syuhaila daripada SK Bandar Temerloh. Terima kasih. Dan juga SMK Seri Bahagia. Assalamualaikum, saya daripada SMK Seri Bahagia, Puan Syarifah. Okey, terima kasih Puan Syarifah. Dan last sekali ada tak wakil daripada Raub? Ya, ada tuan. Saya Cikgu Nazmi daripada SK Raub Jaya. Cikgu Nazmi daripada SK Raub Jaya. Saya pun ada, Najwa Namira daripada SMK Gali. Okey, terima kasih Cikgu Najwa. Ini yang last entry kita lah, Cikgu Najwa daripada Raub. Tahniah dan terima kasih atas kehadiran juga penyertaan ataupun pilihan pada tuan lah, pada puan daripada PPD Raub . Okey, jadi rasa tak ada apa, kita terus mulalah untuk sesi pada petang ni. Tapi kita masih lagi menerima beberapa lagi. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk kehadiran taklimat pada hari ini kita akan bagi selepas sesi taklimat kata konsep yang akan dibuat oleh teknikal kita pada petang ni. Alright, tujuan utama kita lah, saya faham sebelum ni kita lah ada beberapa siri taklimat untuk STEM, terutamanya lah dalam pelaksanaan program STEM. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasakan, kenapa banyak kali STEM . Jadi sebenarnya kita faham kebanyakannya baru dan baru mengenali program-program STEM. Jadi ada beberapa proses untuk kita laksanakan supaya tuan-tuan dan puan-puan di daerah akan menjadi pakar ataupun mahir dalam program-program STEM yang akan dilaksanakan pada tahun ni. Jadi that's why lah kita ada sebelum ni kita ada taklimat berkaitan dengan pengurusan teknikal, kita ada taklimat berkaitan dengan takwim, dan pada hari ini kita fokus kepada kertas konsep pertandingan STEM. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, proses
pertandingan ni yang paling utama sekali adalah melibatkan teknikal pertandingan. Jadi bila kita rujuk kepada pegawai teknikal, tugas utama pegawai teknikal ialah menyumbang kepakaran dalam pengendalian pertandingan melibatkan aspek teknikal pertandingan. Bermula daripada syarat-syarat pertandingan sampailah kepada pelaksanaan pertandingan yang akan dilaksanakan nanti. Itulah tugas-tugas kita, ketua-ketua teknikal ataupun pegawai-pegawai teknikal, sama ada di daerah ataupun di negeri. Jadi hari ini kita akan fokus kepada syarat-syarat ataupun kandungan kertas konsep pertandingan-pertandingan STEM, iaitu dua carnival yang akan kita fokus pada tahun ini, itu carnival STEM dan juga STEM Online Challenge, yang mana akan disanakan di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Jadi bukan semua pertandingan-pertandingan ni akan dilaksanakan di peringkat daerah. Jadi tuan-tuan, saya percaya dah menerima, kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan dah menerima kertas konsep daripada pegawai-pegawai pembangunan bakat murid di daerah masing-masing. Kertas konsep dan juga mungkin slide taklimat kepada PT negeri yang telah saya kongsikan minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, tak silap saya. Jadi walaupun masih anda belum, tak apa, lepas ni kita akan kongsi dalam grup. Jadi hari ni teknikal kita akan membentangkan, akan menerangkan aspek teknikal. Kita akan tengok, tuan-tuan saya mohon untuk fokus, kalau ada masalah terus bertanya dan minta respon, kerana kita akan cuba untuk bagi penjelasan sejelas-jelasnya pada hari ini berkaitan dengan pertandingan, ataupun kita akan sama-sama mencapai kata putus sekiranya ada terdapat teknikal ataupun pengurusan teknikal pertandingan. Itu nanti kita tengok, kalau kita konsep tu agak mengelirukan, kita akan cuba selesaikan dan kita cuba sampai satu kata putus untuk digunakan satu negeri faham. Okey, bukan saya kata kertas konsep ni adalah perfect, walaupun disediakan oleh panel-panel daripada peringkat kebangsaan, masih lagi ada kelemahan-kelemahan dia kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat detect, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihatlah. Okey, jadi sebelum kita mula, saya akan bagi intro dulu lah. Lepas ni kita akan bagi kepada Cikgu Asfar, iaitu ketua teknikal menengah kita, untuk menerangkan berkaitan dengan pertandingan-pertandingan sekolah menengah, dan juga Puan Noyah untuk pertandingan-pertandingan yang melibatkan sekolah rendah. Sebelum tu saya akan kongsi sedikitlah apa yang saya dah kongsikan sebelum ni bersama dengan pegawai-pegawai PBM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi selamat datang ke taklimat kertas konsep program akademik STEM Negeri Pahang 2021 23 April secara dalam talian. Sebelum kita mulakan sesi taklimat kita, sama-sama kita buka majlis kita ataupun sesi kita dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, baiklah, untuk makluman tuan-tuan yang seperti saya maklumkan banyak kali, mungkin tuan-tuan pun dah masak dah masak ranu dengan makluman berkaitan dengan untuk tahun ni kita ada 3 bahagian utama lah untuk program-program STEM. Kelompok pertama ialah program-program di bawah carnival pembangunan STEM, di mana program pertandingan STEM yang terlibat hanya 2, iaitu kuis matematik untuk sekolah rendah dan juga pertandingan Ivory STEM tingkatan 1, 2 dan 4. Jadi pertandingan-pertandingan ini tidak melibatkan proses pemilihan di peringkat daerah. Jadi semua pertandingan akan terus ke peringkat negeri. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu alert lah bila tarikh hebahan untuk peringkat daerah, dan bila tarikh hebahan yang akan disanakan di peringkat negeri, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi makluman kepada guru-guru untuk menyediakan peserta-peserta ke pertandingan berkenaan. Carnival bangunan ni kita sediakan untuk grup-grup junior di setiap peringkat. Contoh sekolah rendah kita ada 4-5, tahun 6 tak terlibat, menengah rendah pun tingkatan 3 tak terlibat, dan juga menengah atas hanya melibatkan tingkatan 4. Okey, itu first part.
Carnivore Pembangunan STEM. Kemudian kita ada yang kedua kita ada program KPM, di mana kita ada PSTEC dan juga yang dua utama kita ada STEM Online Challenge dan juga Carnivore STEM. Jadi kita ada dua part kat sini, STEM Online Challenge dan juga Carnivore STEM. Ini yang kita akan fokus pada hari ini, di mana kita akan melihat ketah konsep STEM Online Challenge dan juga ketah konsep Carnivore STEM. Jadi sepanjang sesi ni kalau tuan-tuan ada soalan terus boleh tanya lah, terus boleh suarakan. Okey, yang ni yang terakhir ni saya cuma nyatakan bahawa part yang ketiga adalah program-program melibatkan agensi, di mana fokus utama kita ada dua je program utama, bukan agensi yang lain. Ini adalah agensi yang bekerjasama, smart partnership dengan KPM, iaitu Tasbadi untuk NRC robotik dan juga F1 in School. Alright, ini adalah dua program utama kita dengan agensi, KPM dengan agensi. Okey, itu pembukaan yang pertama. Alright. Okey. Untuk STEM Online Challenge Sekolah Rendah, jadi ini adalah list pertandingan-pertandingan untuk STEM Online Challenge Sekolah Rendah. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 pertandingan semuanya. Tapi bukan semuanya akan melalui proses peringkat daerah. Dan ada beberapa yang akan terus ke peringkat negeri. Manakala ini adalah program STEM Online Challenge untuk sekolah menengah. Kalau tahun lepas, kalau ada teknikal-teknikal yang dah biasa, jadi tahun lepas kita dah untuk tahun ni kita gugurkan Science Craft, mana kita gantikan dengan pertandingan Eco Tote Bag. Itu yang saya maklumkan pada tuan-tuan pada awal tahun baru ni. Okey, jadi untuk STEM Online Challenge Sekolah Rendah, okey, yang biru ni, dua pertandingan yang biru ni, bermaksud pertandingan inilah yang akan dilaksanakan di peringkat daerah dan juga peringkat negeri, yang akan lalu proses di peringkat daerah, pemilihan peringkat daerah. Mana tuan-tuan, perempuan, ketua-ketua teknikal di peringkat daerah akan menguruskan pertandingan ni bersama-sama dengan PPD masing-masing di peringkat daerah. Jadi dua pertandingan di sekolah rendah ialah pertandingan digital poster, kemudian kita ada pertandingan I Think Science Concept. Yang hijau ni tuan-tuan cuma perlu sampaikan makluman saja, kerana pertandingan ni akan terus ke peringkat negeri penyertaannya. Okey. Dan untuk sekolah menengah pula, kita hanya ada satu saja, itu pertandingan sains infografik. Jadi peringkat daerah ada satu untuk sekolah menengah. Yang selainnya akan terus ke peringkat negeri. Okey, ini adalah untuk STEM Online Challenge sekolah menengah. Dan ini merupakan teknikal-teknikal kita lah di peringkat negeri yang akan menguruskan pertandingan-pertandingan ini di peringkat negeri. Jadi tuan-tuan dapat lihat lah, saya ada 15 orang teknikal di peringkat negeri. Jadi untuk sekolah menengah ataupun ketua teknikal kita lah Encik Asfar Razal daripada SMK Sanah Jakarta. Kemudian kita untuk sekolah rendah kita diketuai oleh Puan Noya binti Cihat daripada SKI Putih. Jadi ini adalah teknikal-teknikal saya. Mereka ni saya dah share ketah konsep ni, jadi saya rasa mereka pun sedang baru terima, kebanyakannya baru terima. Maklumlah ramai sibuk dengan menanda dan sebagainya. Jadi mereka pun baru terima. Saya rasa insya-Allah mereka dah hadam lah untuk syarat-syarat tu. Jadi tuan-tuan mungkin bukan tuan-tuan teknikal daerah saja, tuan-tuan pegawai BPD pun juga mungkin akan merujuk mereka ni untuk mendapat penjelasan berkaitan dengan pertandingan-pertandingan ni. Okey. Part kedua tadi STEM Online Challenge ni akan Carnivore STEM 2021. Jadi untuk Carnivore STEM pun begitu juga. Untuk pertandingan yang melibatkan sekolah rendah, ini semua pertandingan yang melibatkan sekolah rendah, akan ada dua pertandingan yang akan melalui proses peringkat daerah yang hijau ni. Kita dapat lihat peringkat daerah. Okay. Kita ada pertandingan Junior STEM Coding Challenge dan juga Solar Oven Challenge yang akan melalui proses peringkat daerah. Kemudian kita ada STEM Talent Show Competition dan juga Bridge Building Competition yang akan terus ke peringkat negeri. Jadi tuan-tuan akan melaksanakan dua proses ni di peringkat daerah, dua pertandingan ni di peringkat daerah. Begitu juga untuk pertandingan sekolah menengah, kita ada ini pertandingan sekolah menengah akan terus ke peringkat negeri, kecuali pertandingan fotografi alam semula jadi. Untuk pertandingan fotografi alam semula jadi, tuan-tuan dapat lihat lah di sini dia ada juga peringkat daerah masuk. Di sini ada dua kategori fotografi.
Satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah. Maaf saya typo kat sini, bukan tahun 1 hingga 4 tahun 4 hingga 6. Dia tak ada 1 hingga 4 Jadi dia tahun 4 hingga 6. Okey, nanti saya akan betulkan. Okey. Itu untuk ini ke teknikal saya masih lagi teknikal yang sama. Jadi diorang ni sebenarnya berkongsi lah. Ada kadang-kadang saya akan rotate lah. Tapi itulah teknikal peranan teknikal saya, dia bukan spesifik pada satu ataupun dua pertandingan je. Kadang-kadang kalau ada pertandingan saya kata robotik, kita ada lagi seorang lagi yang akan uruskan robotik, orang yang sama jugalah. Jadi sebab pengurusan di JPM pun kita tak boleh ramai sangat teknikal. Jadi mereka jugalah yang akan atau dirotatekan oleh saya untuk menguruskan pertandingan Carnival Stand. Jadi ini untuk teknikal yang akan bertugas ataupun bukan bertugas. Akan melaksana ataupun bertanggungjawab kepada program-program untuk peringkat menengah. Okey, itu saja daripada saya. Jadi sesi seterusnya akan terus diambil alih oleh Cikgu Haspa. Jadi saya akan stop sharing sini. Mohon Cikgu Haspa untuk sambung lah, untuk sambung bagi penerangan kertas konsep pertandingan melibatkan sekolah menengah. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Haspa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Haspa, Ketua Teknikal bagi peringkat negeri, selaku penyelaras program STEM. Okey, kejap saya ni. Okey, di sini saya akan terangkan sedikit tentang program untuk sekolah menengah. Kita mulakan dengan program STEM Online Challenge, okey, untuk tahun 2021. So ini technical program untuk STEM Online Challenge. Kita ada pertandingan infografik STEM yang dulu dikenali sebagai STEM infografik. Okay, and then kita ada eco-friendly tote bag. Apa? Slide tak gerak saya lah. Sekejap. Okay, kita tunjuk ke sini je lah. Okay, and then kita ada persembahan STEM yang diketuai oleh Encik Muhammad Syukri bin Harun. Kemudian kita ada video digital, kejuruteraan dan teknologi yang diketuai oleh Encik Wan Muhammad Khairi bin Wan Ibrahim. Seterusnya kita ada fizik online quiz competition yang diketuai oleh Encik Abdullah bin Osman. Okay, ini untuk STEM Online Challenge bagi peringkat sekolah menengah. Okey, seterusnya daripada program-program yang dijalankan, hanya STEM, infografik STEM hanya dinilai pada peringkat daerah. Okey, manakala program-program lain, eco-friendly tote bag, persembahan STEM, video digital, fizik online quiz, okey, dinilai bermula dari peringkat negeri, seterusnya ke kebangsaan. Okey, untuk program infografik STEM, saya suka untuk menerangkan sedikit syarat-syarat pertandingan kat sini. Okey, pertandingan untuk infografik STEM terbuka kepada tingkatan 1 dan 3. Okey, dalam pertandingan ini pelajar dikendaki menghasilkan infografik menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Infografik boleh merujuk
kepada topik-topik sains, teknologi, kejuruteraan, matematik yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, infografik mestilah ciptaan peserta sendiri dan tidak diciplak dari internet. Okey, proses penghasilan infografik dibuat menggunakan present yang sesuai. Sama ada Photoshop atau kita boleh guna juga PowerPoint. Dalam satu muka surat bersaiz A4 dan perlu disimpan dalam format JPEG, PNG ataupun PDF. Okey, infografik hendaklah dihantar melalui alamat pautan yang akan disediakan dan dimaklumkan kemudian. Okey, fokus untuk infografik STEM pertandingan ini. Okey, kita fokuskan kepada subjek sains, teknologi, kejuruteraan and matematik. Okey, ini contoh infografik STEM yang kita perlu pelajar perlu hasilkan. Okey, tahun lepas banyak kita dapat pernyataan sebegini, tapi berdasarkan pemerhatian saya, kita ada beberapa banyak jugalah kelemahan dari segi peserta. Sebabnya peserta-peserta yang menyertai ini dia tidak membaca, saya rasa tak membaca borang penghakiman. Okey. So daripada infografik STEM yang kita pelajar kena hasilkan kat sini, saya perhatikan bahagian rumusan kepada satu-satu maklumat ataupun topik pelajar tak ada dekat situ. And then pelajar tidak membuat pautan ke maklumat yang lebih terperinci. And then kedudukan data sokongan, okay, graf, jadual yang sesuai. And then contoh pelajar dulu tahun lepas dia tak ada graf macam itulah. Okay, and then size, font, warna dan gambar sokongan yang sesuai. So, tuan-tuan, bila kita nak bagi perangan kepada pelajar, saya cadangkan peserta-peserta tu kena baca borang penghakiman tu dengan lebih detail. Okay, so daripada sini, secara tak langsung hasil kerja pelajar tu akan selari dengan pemakahan peringkat kebangsaan nanti. Okey, ini untuk infografik STEM. Okey, manakala pertandingan yang baru pada tahun ini, kita ada eco-friendly tote bag. Okey, pertandingan ini terbuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Okey, di mana pelajar dikendaki menggunakan bahan-bahan biodegradasi terpakai. Contoh dia fabrik, surat khabar lama, tali benang, jut, gam dan pelekat berasaskan tepung dan lain lagi. Manakala bagi penerapan nilai-nilai 3R, reduce, reuse, recycle di dalam kalangan murid. Okey, projek mestilah hasil ciptaan peserta sendiri dan tidak diciplak. Rekaan beg adalah berdasarkan muka hadapan dalam bentuk segi empat sama. Segi empat tepat, menegak atau melintang dengan saiz minima adalah seperti berikut. Okey, kita ada dia punya kelebaran dia 25 cm, kedalaman 5 cm dan ketinggian dia 25 cm. Semua jenis hiasan berasaskan tema dan penghasilan kreatif adalah dibenarkan kecuali menggunakan cetakan digital seperti heat press ataupun DTG, direct to garment. So dekat sini pelajar kena untuk hiasan, maksud dia tak boleh menggunakan cetakan heat press dan DTG ni. Okey, kemudian selain daripada menghasilkan bag, tote bag ni, pelajar juga dalam proses menyiapkan perlu membuat rakaman video dalam tempoh durasi 3 hingga 4 minit. Okey, video tersebut hendaklah diformatkan dalam MP4, 3GP atau AVI atau MOV ataupun WMB punya format video.
Okey, penerangan berkaitan projek boleh menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Video hendaklah dihantar melalui pautan yang akan dimaklumkan kemudian. Okey, itu contoh program untuk eco-friendly tote bag. Okey, ini contoh borang penjurian untuk eco-friendly tote bag. Berkaitan dengan syarat-syarat, bukan syarat, elemen-elemen subkriteria penjurian ni, cikgu tuan-tuan boleh bertanyakan, kalau tak faham bertanyakan kepada pegawai teknikal bagi program ini, Encik Muhammad Ghazali. Okey, program yang ketiga kita ada persembahan STEM. Untuk persembahan STEM terbuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga 3. Fokus pertandingan adalah penyampaian mana-mana konsep STEM dalam bentuk persembahan. Okey, bentuk persembahan adalah bebas dan penyampaian konsep STEM bergantung kepada kreativiti murid dan boleh disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, persembahan tersebut boleh dilaksanakan secara individu atau bantuan keluarga. Okey, video persembahan adalah dalam tempoh 3 hingga 4 minit. Okey, format video yang hendak dihantar mesti dalam MP4, 3GP ataupun AVI atau MOV atau WMV. Okey, seperti biasa alamat video hendak dihantar melalui alamat pautan yang akan diberikan. Fokus video ini adalah berdasarkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, ini contoh persembahan, video persembahan STEM ni. So ini borang penjurian. Okey, berdasarkan pada pengalaman lepas, pelajar kita untuk pertandingan ini boleh dikatakan dalam cemerlang jugalah. Okey. Okey, cikgu boleh baca borang penjurian ni. Pemilihan kriteria pemakahannya 35 markah adalah berdasarkan kepada pemilihan konsep sains. Kreativiti persembahan 35 markah, aliran persembahan 15 markah and prop 15 markah. Okey, dalam video ini pelajar perlu memenuhi kriteria yang ada dalam pemakahan borang penjurian ini, terutama sekali isi penyampaian adalah fakta bertepatan dengan konsep sains. Aplikasi konsep sains dipilih dalam kehidupan seharian, and then kaedah persembahan yang pelbagai dan berkesan, contohnya perlunya ada eksperimen, penggunaan alatan visual dan demonstrasi. Okay, and then masa pelajar nak buat video tu, pelajar kena tunjukkan aspek-aspek keselamatan yang pelajar buat. Okey, ini contoh video persembahan STEM pelajar kita pada tahun lepas. Hai kawan-kawan, jumpa lagi kita hari ini ya. Ingat tak semalam kita tengok bot kan yang banyak-banyak ke atas permukaan air tu. Macam mana bot tu boleh timbul di atas permukaan air sedangkan bawa muatan yang berat dan juga jisimnya besar? Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Ariana Hanani binti Azhar Azrin akan menerangkan tentang konsep daya akunan. Saya nak buat satu magic tau. Tengok tau kawan-kawan, tengok. Tangan saya ni ada 2 plastisin. Satu berwarna ungu dan satu berwarna pink. Plastisin ini mempunyai jisim yang sama serta bentuk yang sama. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk magic saya ni. Tengok tau, tengok. Semua kena tengok. Jangan tak tengok, jangan tidur pula. Tengok saya warna ungu ini. Tenggelam. Tengok warna pink pula ya.
Timbul. Macam mana boleh timbul agak-agak. Biar saya terangkan macam mana dia boleh timbul di atas permukaan air. Okey, tuan-tuan tengok video ini. Daripada sini kita boleh lihat bagaimana pelajar ni mengaplikasikan ataupun menyampaikan konsep sains berdasarkan dengan kehidupan seharian. Okey, dia memenuhi subkriteria bagi pemakahan ni. Okey, yang contohnya kalau kita untuk ini yang video yang saya tunjuk ni adalah kata penanda aras. Mungkin cikgu boleh tambah lagi daripada video ni nanti pelajar-pelajar cikgu masa nak buat eksperimen menggunakan baju makmal contohnya, okey, menggunakan sarung tangan macam dekat makmal lah. Kat sini kita akan dapat aspek keselamatan markah untuk aspek keselamatan tu lebih sikit lah. Okay, and then mungkin juga cikgu boleh, tuan-tuan boleh cadangkan ke peserta-peserta untuk membuat eksperimen-eksperimen ini dekat makmal makmal sains sekolah ke contohnya. Okay, ini membantu untuk pelajar dapat markah lebih lah. Okay, seterusnya pertandingan digital video, teknologi dan kejuruteraan. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Setiap peserta perlu menghasilkan video berdurasi 3 hingga 4 minit dengan kandungan yang berkaitan dengan teknologi kejuruteraan, menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Produksi mestilah karya asal murid dan tak boleh sama sekali mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti perkauman, kebudayaan dan keagamaan. Peserta dibenarkan menggunakan sebarang perisian pembinaan video. Resolusi video hendaklah berkualiti sekurang-kurangnya 1080 pixel high definition dalam format MP4 ataupun AVI saja. Fokus video ini adalah berdasarkan teknologi dan kejuruteraan. Okey, sahaja. Okey, ini contoh borang penjurian bagi pertandingan digital video, teknologi dan kejuruteraan. Okey, dalam video ini nanti pelajar perlu menambah berdasarkan kriteria pemakahan ini, terutamanya bahagian sinematografi ataupun teknik mengambil gambar. Kat situ markah dia lebih, and then masukkan nilai-nilai murni dan pengajaran yang berkaitan dengan PKP yang diamalkan. Okey, ini contoh video pelajar pada tahun lepas, tapi yang ini berkait dengan COVID. Tahun lepas dia tema COVID. WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan yang menerima mengikat. So kat sini cikgu boleh tengok kualiti bagaimana video tu diambil. Okey, angle dia. So kualiti-kualiti macam ni yang boleh membawa kejayaan kepada pelajar ni lah. Aku takkan pastikan COVID ni dekat dengan aku.
kan. Tak COVID akan merebak tak? Lama. COVID lagi situ. Okay, so yang ni cikgu boleh tengok macam mana teknik-teknik mengambil gambar yang pelajar ni buat. Dan tentunya dia akan dapat menghasilkan kualiti video yang hebat. Okey, seterusnya yang video yang saya tunjuk tadi ni adalah guideline atau penanda aras. Maksud dia tahun ni kita cuba buat lebih baik lagi. Okey, seterusnya pertandingan untuk STEM Online Challenge yang terakhir adalah Fizik Online Quiz Competition. Okey, syarat dia terbuka kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Pertandingan peringkat negeri akan dikelolakan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Di sini pelajar perlu menjawab 50 soalan aneka pilihan dalam tempoh 1 jam. Okey, soalan dalam pertandingan ini adalah 2 bahasa. Okey, di mana pelajar terbaik di peringkat negeri akan layak menyertai Fizik Online Quiz Competition di peringkat kebangsaan. Fokus dari quiz ini adalah dalam bidang sains. Okey, ini rumusan daripada pertandingan-pertandingan STEM Online Challenge bagi peringkat sekolah menengah. Okey, cikgu boleh tengok sini infografik hanya infografik STEM saja ada penilaian di peringkat daerah. Selain daripada itu, peringkat negeri dan kebangsaan. Okey. Okey, ini kaedah pengumpulan projek. Biasa pertandingan yang berkait dengan grafik ataupun visual, kita pelajar dikendaki menghantar fail dalam bentuk JPEG, PNG ataupun PDF. Okey. Jadi pelajar kena baca betul-betul syarat-syarat pertandingan. Okey, ada yang berkendakkan JPEG sahaja, ada yang berkendakkan PDF saja. Okey, size file mesti limit dia 100 MB sahaja. Lebih daripada tu mungkin disqualified kot. Okey, pertandingan mereka bentuk video. Yang ini kita pelajar perlu menghantar video dalam Google Drive nanti yang akan, ataupun menghantar, pelajar perlu simpan dalam Google Drive pelajar, and then link itu akan dihantar dalam Google Form. Okey, seterusnya pertandingan Carnival STEM. Pertandingan Carnival STEM peringkat negeri Pahang. Okey, ini teknikal bagi pertandingan tersebut. Kita ada Solar Oven Challenge, kita ada pertandingan Senior STEM Coding, kita ada STEM Decathlon Challenge, kita ada pertandingan Inovasi STEM dan pertandingan Fotografi Alam Semula Jadi. So ada 5 pertandingan dekat sini. Okey, untuk pertandingan Solar Oven Challenge terbuka kepada tingkatan 1 dan 4. Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang murid dan 1 guru mentor. Pertandingan peringkat negeri dijalankan secara dalam talian, yang mana pelajar perlu menghantar video laporan projek dan video rakaman inovasi tidak lebih dari 5 minit. Okey. Seterusnya ini contoh format laporan projek Solar Oven Challenge. Okey, perlu ada mengikut format ni lah. Contoh font yang digunakan, size yang digunakan untuk buat laporan, spacing, double spacing. So muka surat hadapan,
perlu ada 3 perkara ni. Okey, isi kandungan perlu ada lagi 6 perkara ini: abstrak, pengenalan aplikasi konsep, pemilihan dan penyesuaian proses pembinaan projek, rekod pengujian cuba jaya dan lain-lain lagi. So semua elemen-elemen ni perlu ada dalam pelaporan pelajar nanti. Okey, selain daripada laporan, pelajar perlu membuat projek. Projek solar oven tu tadi. Yang mana saiz oven kita 50 cm kali 50 cm kali 30 cm. Okey, daripada kotak pizza ataupun kotak hadiah. Okey, projek ini hendaklah menggunakan tenaga cahaya matahari secara langsung sahaja tanpa sokongan komponen elektrik tambahan dan bahan perantara. Contohnya solar panel untuk meningkatkan suhu. Okey, so secara ringkasnya pertandingan ni pelajar dikehendaki membina solar oven yang mana task dia untuk memasak telur rebus. Telur rebus dalam masa 30 minit. Di mana bacaan awal mula-mula diambil dan direkodkan dalam video, kemudian telur dimasukkan dalam minit ke-30 dan minit ke-60 bacaan suhu akhir diambil. So telur yang diuji perlu dikeluarkan, dipecahkan, kemudian diletak atas bekas untuk penilaian hakim. So ini kena rekod dalam video tu nantilah. Okey, ini contoh solar oven kita. Okey, kita menggunakan kotak pizza, and then dalam kotak pizza tu kena ada bekas untuk mengisi air. Okey, kita gabungkan dia, maka kemudian telur tu letak dalam air dalam bekas ni. Okey, kaedah pertandingan kita ada membuat laporan dan membuat video. Okey, kemudian pelajar perlu membuat pengujian cuba jaya untuk projek dinilai secara dalam talian melalui proses laporan dan video rakaman projek. Okey, dan akhir sekali untuk 5 pasukan yang terbaik, pelajar dikehendaki membuat pembentangan dan sesi soal jawab selama 10 minit. Okey, ini contoh borang pemakahan untuk penjurian. Okey, seterusnya kita pertandingan yang kedua untuk Carnival STEM, kita ada pertandingan Senior STEM Coding Challenge. Okey, pertandingan ini terbuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga 4. Satu pasukan terdiri daripada 3 orang murid dan 1 orang guru mentor. Hanya penyertaan satu sekolah. Satu sekolah, satu penyertaan. Tema berdasarkan DSKP Asas Sains Komputer tingkatan 1, 2, 3 dan DSKP Sains Komputer tingkatan 4. Okey, dijalankan secara dalam talian. Peserta perlu menghantar pautan sistem, laporan dan video rakaman persembahan projek berdurasi tidak lebih 5 minit. Okey, laporan projek perlu mengikut ketetapan berikut. Perlu ada pendahuluan, analisis masalah, reka bentuk atau cara perekodan, dokumentasi, format penyediaan laporan, perlu menggunakan font Arial, saiz tulisan 12 and double spacing. Laporan hendaklah dihantar dalam bentuk PDF. Okey, ini contoh source code, kod pengaturcaraan yang pelajar perlu hantar nanti dalam pelaporan. Yang mana source code ni pun pelajar perlu mengikut format yang ditetapkan. Okey, contoh yang ini dia punya format font dia Coreal New, size 9, single spacing.
And then kita ada line border keliling dia. Okay, kalau masuk juga screenshot untuk source code. Okay, ini screenshot untuk database atau pangkalan data menggunakan Remaiden. Okay, ini borang pemakan, cikgu boleh tengok dan baca sebelum nak masuk. Semua elemen pemakan, kriteria pemakan yang ada dalam ni perlu ada dalam pendokumentasian pelajar. Dan ini borang penghakiman. Pertandingan yang ketiga untuk Carnival STEM, kita ada STEM Decathlon Challenge terbuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga 5. Penyertaan adalah individu. Okey, peserta perlu mendaftar melalui akaun delima. Tidak dibenarkan perkongsian email. Daftar menggunakan Google Form dan dijalankan secara atas talian. Okey, dalam pertandingan ini pelajar akan menjawab 80 soalan kuis dalam masa 75 minit. Okey, pelajar perlu mendapatkan minimum 30 markah untuk kelayakan CJ peringkat negeri. 3 orang pelajar yang terbaik bagi setiap negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Okey, 4 bidang yang akan dipertandingkan. Okey, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, pertandingan yang keempat, pertandingan inovasi STEM. Okey, yang ni macam sebelum ni terbuka kepada murid-murid tingkatan 1 sampai 3. 3 orang murid dan 1 orang mentor, mesti daripada sekolah lama. Okey, di sini peserta perlu menghantar poster, laporan dan video rakaman inovasi berdurasi tidak lebih 5 minit. Okey, dihantar melalui Google Drive. Video projek, laporan atau ringkasan projek, inovasi dan poster. Okey, bila untuk tambahan, bila pelajar menghantar menggunakan Google Drive atau Google Link tu, pastikan apa ni link yang di share tu disetting dengan anyone with the link can edit. Okay, so nanti tak ada lah apa nama judges tak dapat buka dia punya bahan pertandingan tu nanti. Okay, tema yang di pertandingan adalah berkaitan dengan kesihatan dan makanan, pertanian, persekitaran lestari, tenaga boleh diperbarui, teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, ini contoh format laporan projek. Okay, kita ada 12 elemen dekat sini dan pastikan laporan projek yang pelajar buat ada 12 elemen dekat macam ni. Okey, pertandingan yang terakhir, pertandingan fotografi alam semula jadi. Terbuka kepada pelajar tingkatan 1 dan 3 hingga 3. Pelajar hanya peserta hanya satu penyertaan sahaja. Okey, di sini pelajar perlu mengambil foto berkait dengan alam semula jadi. Suntingan atau ubah suai minima terhadap foto menggunakan sebarang perisian komputer adalah dibenarkan. Namun demikian, teknik cantuman gambar, collage teknik, superimpose, street photograph dan gambar yang dimanipulasikan tidak dibenarkan. Maksud dia pelajar perlu ambil real gambarnya. Okey. Kemudian peserta diminta menggunakan akaun delima MOE untuk mengakses borang dan dihantar pun menggunakan akaun delima MOE. Karya mesti disertakan dengan penerangan ringkas berhubung dengan gambar tersebut. Berhubung dengan gambar tersebut. Okey, kita ada penerangan sedikit tentang tujuan and then teknik dan mesej sign dalam gambar berkenaan.
Okey, agak penerangan ringkas ni kita hantar melalui Google Form. Dihantar dalam format PDF. Dihantar dalam format PDF dalam Google Form. Melalui Google Form. Okey, ini contoh borang pemakahan. Okey, dalam fotografi foto pelajar tu perlu ada perlu dinilai dari aspek kedudukan subjek, perspektif, fokus, exposure, kontras, pencahayaan, semua ni perlu diambil kira lah. Okey, ini secara rumusan dari program Carnival STEM. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan. Semua 2 pertandingan tingkatan 1 hingga 4, 1 pertandingan 1 hingga 5 dan 2 pertandingan inovasi STEM dan pertandingan fotografi 1 hingga 3. Okey, semua pertandingan ni dia nilai pada peringkat negeri dan kebangsaan saja. Okey, kaedah penyertaan atau kaedah untuk mengakses mesti menggunakan akaun 5 dan menggunakan Google Form. So saya rasa setakat itu saja untuk taklimat saya bagi pertandingan STEM Online Challenge dan Carnival STEM 2021. Terima kasih Cikgu Aspa atas penerangan ringkas tu tadi. Untuk proses terusnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dengan detail dalam kertas konsep pertandingan Carnival STEM juga STEM Online Challenge untuk sekolah menengah tu. Sebelum kita terus ke sesi kedua bersama dengan Puan Noyah, jadi saya bukalah takut ada apa-apa soalan yang ingin ditanya sebelum kita pergi ke next session dengan untuk pertandingan sekolah rendah. Ada soalan tak tuan-tuan dan puan-puan? Ataupun sudah hadam ke macam mana ke? Baik, tak apa. Kita terus bersama dengan Puan Noyah. Dengan ini saya jemput Puan Noyah binti Cik Had selaku Ketua Teknikal Sekolah Rendah untuk berkongsi ataupun menyampaikan sesi ataupun berkaitan dengan kertas konsep pertandingan untuk sekolah rendah. Yang sekali hormat disilakan. Okey, Puan Noyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Puan Noyah binti Cik Had selaku PT Negeri untuk sekolah rendah. Okey, saya terus kepada presentasi saja. Sekejap. Okay, baik. Saya akan menerangkan tentang program yang akan dilaksanakan untuk STEM 2021. Okay, seperti sekolah menengah, kita ada 2 program, iaitu program STEM Online dan juga program Carnival STEM. Okay, saya teruskan ya. Okey, untuk sekolah rendah, program yang akan dipertandingkan untuk program STEM Online Challenge ialah seperti yang tahun lepas ya. Tahun lepas kita ada 5, tapi tahun ini kita gugurkan 1 dan kita kekalkanlah kepada aktiviti yang lama. Yang pertama adalah peta I-Think Science. Kemudian poster digital, bercerita STEM dan juga matematik online quiz competition. Okey, saya akan terangkan secara ringkas ya, sebab saya rasa cikgu-cikgu boleh rujuk kepada peta konsep yang telah diberikan oleh pegawai daerah masing-masing. Okey, syarat-syarat untuk pertandingan peta I-Think Science
Yang pertama, terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 sahaja, membina peta item sains berdasarkan topik dalam DSKP. Topik dalam DSKP kita tu mestilah yang terkini ya, yang kalau tahun 5 tu mestilah yang semakan 2017. Boleh dibuat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bersaiz A4 dan disimpan dalam format JPEG, PNG ataupun PDF, hasil ciptaan sendiri dan dihantar ke alamat pautan yang akan dimaklumkan. Okey, sebelum tu saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk tahun lepas, okey, alhamdulillah Pahang telah pun berjaya dinobatkan sebagai Johan bagi pertandingan peta item peringkat kebangsaan. Jadi saya nak sharekan macam mana pembinaan peta item dari daerah Kuantan ya, SK Seri Melati. Okey. Okay, ini dia peta IT yang dihasilkan. Kalau kita tengok sini, peta IT yang dihasilkan dia menggunakan gabungan beberapa peta items. Peta IT yang dihasilkan ialah, kalau kat sini kita tengok peta buih, kemudian peta dakap dan juga peta pokok. Jadi kelebihan pada kita negeri Pahang mungkin gabungan beberapa peta item yang menarik perhatian hakim-hakim yang menilai peta item tersebut. Okey, seterusnya saya pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, pertandingan yang kedua yang akan dipertandingkan dalam STEM Online Challenge iaitu pertandingan poster digital. Terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 saja. Okay, poster mestilah bersaiz A4, landscape atau portrait, disimpan dalam format JPEG, PNG dan ataupun PDF. Hasil ciptaan sendiri, penilaian berdasarkan kepada keaslian, kreativiti, ketepatan tema dan kekemasan. Kalau kita tengok, sebenarnya saya tak ada poster yang menang tahun lepas ya. Kita boleh tengok macam mana poster yang berjaya dihasilkan oleh daerah kita yang menang. Okey, dihantar ke alamat pautan yang akan dimaklumkan pada peringkat JPN. Okey, seterusnya masih lagi kepada poster digital. Okey, poster digital pada tahun ini tema yang diberikan ialah ada 5 tema. Yang pertama, kekal sihat, kekal bahagia, sayangi alam sekitar, amalan hijau, selamatkan bumi, katakan tidak pada plastik. Kemudian spesies terancam, jangan biarkan ianya pupus. Kalau tengok pada tahun ini telah ada penambahan 2 tema. Tahun lepas kita ada COVID, kemudian kita ada sayangi bumi dan alam semesta, dan kita ada kekal sihat dan kekal bahagia. Pada tahun ini ditambah lagi 2, katakan tidak kepada plastik dan juga spesies terancam, jangan biarkan ia pupus. Itu tema yang diberi pada tahun ini. Okey, seterusnya pertandingan yang ketiga iaitu pertandingan bercerita STEM. Okey, terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 sahaja. Tema cerita berdasarkan DSKP Sains Sekolah Rendah dan DSKP ni pastikan DSKP yang terkini, terutama yang tahun 5. Video berdurasi 3 hingga 4 minit. Okey, video berdurasi 3 hingga 4 minit ya. Saya pun tak simpan video yang menang. Yang menang tahun lepas adalah daerah Temerloh. Jadi untuk daerah-daerah lain kita dapati banyak video yang dihantar melebihi daripada 4 minit. Jadi untuk tahun ni diharap kepada semua cikgu-cikgu alert tentang durasi 4 minit ini, sebab di sini akan memberi efek kepada senarai pendek untuk kita pilih ke peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya format video dalam bentuk MP4, 3GP, AVI, MOV, MNV. Okey, maksudnya format ini puan-puan boleh pilihlah mana yang nak dibuat. Dihantar ke alamat pautan yang akan dimaklumkan oleh peringkat negeri. Penilaian berasaskan fakta sains, persembahan, inovasi, penyampaian kreatif dan kostum.
Okey, saya nak nak kongsi bersama dengan cikgu-cikgu semua tentang pemakahan yang dibuat pada pertandingan bercerita STEM. Okay, rata-ratanya kita dapati kelemahan murid kita bahagian fakta sains. Fakta sains markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. 40 bagi fakta sains, persembahan 20, intonasi, penyampaian 20, kreativiti 10 dan kostum 10. Jadi di sini yang membezakan murid Johan dan sebagainya adalah berdasarkan fakta sains. Maknanya murid ni lemah dalam fakta sains, kemudian murid tidak dapat membuat pengabur jalinan di antara satu cerita dengan cerita yang seterusnya. Jadi itulah sedikit dengan kelemahan yang kita nampak pada peserta kita lah. Okey, seterusnya aktiviti yang dipertandingkan untuk STEM Online Challenge ialah Matematik Online Quiz Competition. Terbuka kepada murid tahun 4 dan hingga 6 sahaja. Soalan-soalan yang diuji dalam bahasa Inggeris. Pertandingan terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A soalan kebat matematik dan jawapan ringkas, manakala bahagian B adalah aneka pilihan. Okey, seterusnya dikelolakan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan oleh GPN. Jadi di sini nanti pihak GPN akan maklumkanlah bila masa dan tarikh untuk pertandingan ini dijalankan. Peserta berdaftar perlu menjawab 40 soalan dalam tempoh 1 jam. Peserta terbaik peringkat negeri layak menyertai peringkat kebangsaan. Murid menjawab soalan tanpa bantuan pihak luar, memandangkan kita online kan. Jadi kita kena ada dalam situ. Maksudnya kena ada pengesahan pada jawapan murid. Okey, rumusan penyertaan. Okey, kalau ikut kat sini untuk pertandingan online STEM Online Challenge, kita ada 4 pertandingan yang dipertandingkan. Yang pertama adalah peta IT Sains, penyertaan dia tahun 4 hingga 6. Tumpuan bidang hanyalah fokus kepada sains sahaja. Walaupun kita dalam program STEM tapi kita fokuskan kepada sains sahaja. Begitu juga dengan poster digital, penyertaan tahun 4 hingga 6 juga masih difokuskan pada bidang sains. Bercerita sains tahun 4 hingga 6 juga difokuskan kepada sains. Dan akhir sekali adalah Matematik Online Quiz Competition 4 hingga 6 dan bidang tumpuan kita adalah kepada matematik. Okey, seterusnya saya terus kepada aktiviti ataupun pertandingan yang dipertandingkan untuk Carnival STEM 2021. Okey, pertandingan yang akan dipertandingkan sebenarnya kita sama je dengan sekolah menengah. Ada beberapa pertandingan kita sama. Contohnya inovasi STEM, fotografi alam semula jadi kita sama dengan sekolah menengah. Kemudian breast boarding competition. Okey, ini adalah pertandingan baru bagi kita sekolah rendah. Begitu juga dengan STEM Talent Show, program baru, dan juga Junior STEM Coding Challenge. Okay, kita ada 5 pertandingan yang akan dipertandingkan di peringkat Carnival STEM. Okay, saya akan terangkan secara ringkas juga sedikit tentang syarat-syarat pertandingan. Untuk pertandingan inovasi STEM, terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 saja. Satu pasukan 3 murid dan 1 guru mentor, guru pembimbing. Ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Semua peserta layak mendapat sijil penyertaan mengikut nama yang didaftar atas talian. Pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Tarikh tutup pendaftaran ditentukan oleh JPN. Okay. Reka cipta inovasi bersifat baharu. Projek inovasi yang telah dipertandingkan mesti ada pengubahsuaian ke atas projek baru. Contohnya cikgu dah ada projek, kemudian cikgu kena inovasikan lagi projek cikgu menjadikan projek yang baru. Itu maksud dia. Okey, seterusnya masih lagi kepada pertandingan inovasi STEM. Idea projek asal dan tidak boleh dikomersialkan. Projek mesti selari dengan tema pertandingan. Nanti saya akan tema kita sama je dengan sekolah menengah. Satu tema saja untuk satu projek inovasi. Penghantaran poster, laporan dan video berdurasi tidak melebihi 5 minit termasuk montaj secara dalam talian atau sebelum tarikh yang ditetapkan.
Okey, format laporan 2 salinan. Nah, ini yang peringkat kebangsaan ya saya rasa. Masa pembentangan, okey, ini pun peringkat kebangsaan. Okey, pendaftaran menggunakan akaun email MOE sahaja. Sepatutnya kita menggunakan email MOE lah, mudah, memudahkan semua pihak. Okey, yang ni apa ni sedikit ya. Pameran projek kebangsaan. Ini kebangsaan sebenarnya jika kita dapat bersemuka. Saya rasa cikgu boleh tengok dalam kertas kerja konsep macam mana pameran projek ini dibuat. Okey, saya terus kepada kriteria pemilihan, sama je seperti sekolah menengah ya. 15% untuk kreativiti, signifikan projek 20%, impact projek 20%, keberkanan kos 5%, replikability, keboleh-ulangan 10%, potensi keboleh-gunaan aplikasi 15%, persembahan dan penyampaian 15%. Itu untuk kriteria pemilihan untuk pertandingan inovasi STEM. Ini tak perlu saya rasa. Okey, next seterusnya untuk aktiviti yang kedua. Tadi aktiviti yang pertama, ni aktiviti yang kedua. Aktiviti yang dipertandingkan untuk Carnival STEM kita ialah pertandingan fotografi alam semula jadi. Pertandingan ini pun sama je seperti sekolah menengah. Terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6. Tema kita adalah kehidupan alam semula jadi. Maksud di sini cikgu boleh kaitkan dengan sumber alam iaitu matahari, air, udara, bumi, kitar oksigen, nitrogen, karbon dan air dan juga sistem biologi dan ekologi. Maksudnya bila melibatkan kehidupan, kita rasa semua yang melibatkan kehidupan kita boleh masukkan dalam fotografi. Okay, penyertaan satu peserta satu penyertaan saja. Projek mesti selari dengan tema pertandingan. Hasil kerja peserta mestilah yang asli, terkini dan tidak pernah menyertai pertandingan. Sebarang jenis kamera boleh digunakan termasuk DSLR. Saya pun tak pasti ni apa yang dimaksudkan dengan DSLR ni. Karya yang dihantar beserta penerangan ringkas, tujuan teknik dan mesej sains. Tadi cikgu sekolah menengah, cikgu Asfar dah pun menerangkan macam mana penerangan ringkas perlu dimasukkan dalam penghantaran kertas kerja. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan dari projek peserta. Nama yang tertera pada sijil. Okey, ini tak perlu saya rasa. Okey, next seterusnya kriteria penilaian sama, komposisi 30%, kualiti 20%, penyampaian 20%, penceritaan 20%, most of friends 10%. Ini untuk penilaian bagi pertandingan fotografi alam semula jadi. Ini tak perlu saya rasa. Okey, next seterusnya pertandingan yang dipertandingkan dalam Carnival STEM iaitu Brave Boarding Competition. Inilah yang saya katakan pertandingan baru bagi kita murid sekolah rendah. Terbuka kepada murid tahun 4 hingga 6 saja, satu pasukan 3 murid dan 1 guru mentor. Ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Semua peserta layak mendapat sijil penyertaan mengikut nama yang daftar atas talian. Pertukaran tidak dibenarkan. Okey, tarikh tutup. Okey, penggunaan email pun sama. Menggunakan email OME sahaja. Okey, kriteria penilaian. Nanti saya akan tunjukkan macam mana gambaran jambatan yang mampulah dibina oleh murid kita. Okay, yang pertama, reka bentuk jambatan 40 markah, persembahan projek. Reka bentuk jambatan 40 markah ni termasuklah penilaian projek 10 markah, kerja kumpulan 10 markah, soal jawab lisan. Okey, kita ada lisan Okay, untuk menguji IQ dan amali yang dibuat 10 markah dan bahan material yang digunakan 10 markah. Dan seterusnya penilaian juga dibuat pada ujian daya ketahanan 60 markah. Kalau cikgu tengok kat sini, uji daya ketahanan paling banyak 40 markah yang menentukan saya rasa kehebatan murid-murid kita. Okey. Okay, kat sini pun saya rasa cikgu dah boleh tengok dalam kertas kerja konsep macam mana bentuk binaan yang boleh digunakan. Dan saya rasa cikgu boleh baca dengan detailnya dalam kertas kerja konsep.
Okey, seterusnya pertandingan yang keempat yang dipertandingkan dalam Carnival STEM Talent Show. Ini pun satu pertandingan baru bagi murid sekolah rendah. Cuma saya ingat kalau tahun dulu ini adalah pertandingan bagi sekolah menengah. Mungkin dalam pertandingan teknologi hijau kot. Terbuka pada murid tahun 4 hingga 6 saja, satu pasukan 2 orang murid dan seorang guru mentor. Setiap penyertaan perlu disertakan bersama. Ini saya rasa peringkat kebangsaan ni. Borang penyertaan lengkap, borang pengisiharan alat dan bahan, papan cerita, storyboard, pautan video rakaman persembahan dalam talian. Mungkin peringkat negeri kita memerlukan untuk paparan cerita, storyboard dengan pautan video. Persembahan dan storyboard menepati tema DSKP tahun 1 hingga 6 KSSR STEM. Maksudnya cikgu mesti alert lah. DSKP yang digunakan mestilah SKP yang terkini ya. Sebab untuk bercerita STEM baru-baru ni kita dapati dia menggunakan DSKP yang lama. Jadi terpaksa kita keluarkan penyertaan dia. Boleh disediakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 2 minit untuk persediaan, 5 minit untuk persembahan dan 2 minit untuk pengemas. Ini untuk kalau peringkat kebangsaan dan kita bersemuka. Maksudnya bila kita semuka, kita akan gunakanlah masa-masa yang ditetapkan. 2 minit untuk kita mula bersedia, 5 minit untuk persembahan, 2 minit untuk mengemas alatan. Tapi yang dinilai untuk persembahan adalah 5 minit. Maksudnya persembahan tidak melebihi 5 minit. Jadi markah akan dipotonglah jika pertandingan itu lebih daripada 5 minit. Semua peserta layak mendapat CJ penyertaan mengikut nama yang didaftar atas talian. Rakaman tanpa suntingan. Landscape format AVI, VLC, MOV, MPA. Resolusi video full HD 1080p. Cikgu boleh rujuk balik dalam kertas kerja konsep apa yang dimaksudkan dengan format-format tersebut. Hasil kerja asli peserta, pendaftaran menggunakan akaun email MOE sahaja, papan cerita guna form Arial saiz 12 dan double face. Yang ni yang kita nak buat storybox. Storybox kita gunakanlah format-format yang telah ditetapkan di peringkat kebangsaan. Penilaian untuk STEM Talent Show. Pemilihan tema mestilah menepati dari segi pengetahuan, aplikasi, impak dan keaslian 50%, 50 markah. Persembahan, kita akan nilai dia dari segi kreativiti, inovasi, susun atur, kelancaran dan durasi. Durasi yang saya kata tadi lah. Kalau dalam peringkat negeri ni kita akan tengok yang durasi persembahan tu 5 minit. Pastikan durasi dia menepati kehendak negeri. Kemudian dari segi penilaian dalam penyampaian, kita akan tengok dari segi bahasa dan pertuturan, ekspresi dan gaya, keyakinan dan nilai murni 20 markah. Itu adalah kriteria-kriteria penilaian untuk STEM Talent Show. Ini yang diborang ya, borang-borang penilaian, dan borang ni saya rasa cikgu boleh dapati dari kertas konsep. Maksudnya sebelum cikgu merangka sesuatu cerita tu, cikgu dia kendaki melihat dahululah apa kriteria-kriteria pemilihan supaya kita tak lari daripada sasaran kita. Next, seterusnya pertandingan yang terakhir yang akan dipertandingkan di Carnival STEM ialah Junior STEM Coding Challenge. Ini pun juga satu pertandingan baru untuk sekolah rendah. Tapi saya rasa sekolah menengah pun ada ni. Dia senior, kita junior. Tema dia berkaitan dengan STEM Adventure, iaitu game, permainan menggunakan Scratch versi 2.0 atau 3.0, menggunakan semua ilmu dalam TMK dan RBT.
Kalau cikgu tengok dalam buku teks ataupun di SKP, buku teks TMK, RBT ya, memang dia orang dah belajar dah ni, jadi mudah dia, kita boleh follow dia sebenarnya. Okay, ada pelbagai peringkat cabaran dan tahap persukaran supaya ia lebih dimainkan, supaya ia seronok dimainkan. Maksudnya dalam kelas kerja nanti cikgu boleh baca apakah cabaran-cabarannya dan apakah tahap persukarannya. Jadi tujuannya adalah untuk tadilah murid lebih seronok untuk bermain dengan permainan game ni. Satu kumpulan terdiri daripada 3 murid dan seorang guru pembimbing, terbuka kepada murid tahun 6 hingga terbuka pada murid tahun 4 hingga 6 saja. Pendaftaran menggunakan akaun email MOE saja. Okay, source, kod, dokumentasi dan video rakaman perlu dihantar sebelum tarikh tutup. Yang ni tarikh nanti kita akan maklumkan lah. Okay, bila tarikh yang kita perlukan untuk penghantaran setiap pertandingan ke peringkat negeri. Okay, seterusnya masih lagi dalam pertandingan Junior STEM Challenge, Coding Challenge. Pertandingan yang dicipta adalah baharu, belum dipertandingkan. Maksudnya yang terbaru yang dicipta sendiri oleh murid dengan bimbingan guru. Durasi pembentangan tidak melebihi 5 minit termasuk montaj. Nanti cikgu boleh tengok dalam kertas konsep. Okay, untuk pertandingan peringkat negeri, mungkin kita tak buat pembentangan dan sebagainya lah. Okay, boleh menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Format video WMV, MP4, MOV, resolution HD 720p. Di sini pun ada diterangkan dalam kertas kerja konsep, cikgu boleh tengok dan sebagainya. Okey, format dokumentasi, form area size 12 dan double face. Jadi untuk program ni cikgu dikendaki menyediakan menghantar 2 tugasan, satu dokumentasi dengan video. Okey, ni kriteria-kriteria yang dinilai untuk pertandingan Junior STEM Coding Challenge. Okay, tema 5%. Okay, penerangan dia projek menepati dengan tema yang diberikan. Perancangan projek 20. Okay, penghasilan projek dengan tersusun dan sistematik. Proses penghasilan 10%, pengaturcaraan 30%, reka bentuk kreativiti 20%, pembentangan projek 20%, dokumentasi 15%. Okey, ni di sini saya ada selipkan sedikit format dokumentasi projek dan cikgu boleh lihat juga dalam kertas konsep. Okey, apa yang perlu dimuatkan dalam dokumentasi cikgu nanti. Okey, bilangan muka surat, muka surat hadapan, isi kandungan halaman, kandungan pendahuluan, pengumpulan maklumat, perancangan, kemudian catat alih, proses pembinaan program. Okey, saya rasa itu sajalah penerangan sedikit yang boleh saya sampaikan untuk kalimat kali ini. Dan cikgu, jika ada masalah, kita boleh bincang di sini dan mungkin PT-PT negeri yang ditugaskan untuk setiap pertandingan boleh memberi penerangan lebih detail lagi. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, masih banyak kita bagi masa untuk azan sekejap. Oh ya, insya-Allah. Atas perkongsian maklumat itu tadi. Jadi sebelum kita tamat sesi pada hari ini, sebelum ada apa-apa soalan tak yang ingin ditanya kepada teknikal kita? Ini semua teknikal negeri kita ada dalam sesi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua.
Jadi kalau ada apa-apa yang nak ditanya berkaitan dengan syarat-syarat ataupun berkaitan dengan teknikal pertandingan berkenaan, sila saya buka untuk tuan-tuan bertanya sekarang pada mereka. Assalamualaikum. Saya Cik Anwar dari Lipis. Okey. Nak tanya yang pertandingan digital poster dengan IT tu dalam murid boleh buat dalam program apa tu? PowerPoint ke, Word ke, Photoshop ke, macam mana? Tu je nak tanya. Saya buka lagi, ada soalan lain lagi tak? Okey, untuk pertandingan Step Online Challenge, kita tengok semua kebanyakan pertandingan adalah melalui proses ataupun penghantaran PDF lah. Tak ada pertandingan untuk Step Online Challenge peringkat daerah menyebabkan proses penghantaran video. Jadi video semua terus ke peringkat negeri. Jadi untuk pertandingan digital poster dan juga peta writing, murid-murid ataupun murid-murid ataupun peserta yang berminat, mereka dibenarkan untuk menggunakan apa juga perisian yang sesuai dan mengikut kepakaran masing-masing. Tak ada spesifiknya, cuma format yang untuk penghantaran tu mungkin akan ditentukan oleh daerah nantilah. Kalau daerah minta hantar JPEG ke ataupun hantar PDF ke, PDF yang paling senang lah. Jadi untuk peringkat daerah, dia akan tentukan format tu. Tapi kita negeri pun biasanya kita akan terus gunakan format PDF lah. Untuk penyediaan, tak ada masalah. Kalau murid tu pakar PowerPoint, guna PowerPoint. Kalau murid tu pakar Word sekalipun, gunakan Microsoft Word pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada spesifik apps ataupun spesifik software untuk mereka mencipta ataupun menghasilkan karya digital poster dan juga peta writing. Syarat tu jelasnya cikgu. Cikgu Anwar. Okey, terima kasih. Lagi satu tuan lah kalau nak tanya. Untuk peringkat daerah nanti kita pilih berapa peserta untuk ke peringkat negeri. Okey. Lepas itu untuk peringkat daerah tu bila tarikhnya untuk daerah buat? Okey. Itu je. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak soalan sebelum saya jawab atau sebelum saya respon? Okey, tak ada. Okey. Jadi Cikgu Nur saya akan respon untuk soalan yang last tu untuk dalam slide lepas ni lah sikit yang untuk penutup ni. Saya akan cuba rangkumkanlah beberapa perkara dekat sini. Nampak tak? Okey, ni saya refresh balik lah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, ini maklumat kita patut sampai lah sampai ke tak sampai tu tak pasti masa taklimat ataupun bengkel ketua teknikal daerah yang kita anjurkan mula-mula dari awal bulan 3 tu. Jadi saya cuma refresh balik peranan tuan-tuan dan puan-puan dalam slide ni, iaitu sebagai ketua teknikal daerah untuk program STEM. Jadi yang pertamanya peranan tuan bersama dengan PD, tuan akan bersama dengan PVD lah untuk menentukan ataupun menggerakkan aktiviti STEM lah dengan diketuai oleh pegawai mengenal bakat murid di PPD masa. Jadi tugas pertama ialah semestinya bina pasukan teknikal ataupun Tintin dengan merujuk pada PD lah. Bina pasukan tuan-tuan
yang mana tuan-tuan dan puan-puan selesa bekerja ataupun menggunakan cadangan ataupun pasukan yang memang dah ada disediakan oleh DPPD masing-masing. Itu antara perkara penting lah dalam tindak tanduk tuan-tuan sebagai ketua teknikal STEM di daerah. Kemudian melaksanakan perancangan dan pelaksanaan berdasarkan keperluan daerah, ini pun merujuk kepada DPPD. Kemudian sebagai tempat atau sumber rujukan daerah. Jadi kalau sekolah ataupun pihak penganjur, ranking ataupun tuan rumah dilantik oleh BPD ingin mendapatkan sumber ataupun rujukan berkaitan dengan teknikal pertandingan, saya sebut teknikal pertandingan saja. Maka mungkin kalau mereka perlu rujukan, tuan-tuan lah yang akan menjadi tempat rujukan. Kerana tuan-tuan adalah first hand di peringkat daerah yang terima maklumat direct daripada kita, daripada JPN dan juga daripada teknikal negeri. Kemudian tugas kedua tuan-tuan dan puan-puan sekiranya bersedia dengan pasukan daerah. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan akan merancang mula pasukan daerah bersama dengan PD. Ini mana di luar, ini kalau bukan waktu COVID dulu inilah peranannya lah, menyiapkan pasukan daerah supaya dapat mampu bersaing. Kemudian melihat keadaan untuk pertandingan berkenaan. Contohnya sama ada melaksanakan pertandingan untuk pertandingan itu ataupun melaksanakan bengkel ataupun melalui latihan pusat dengan persetujuan PPD. Saya katakan ni untuk sub-unit lain lah. Mungkin ada sub-unit ataupun program-program tu dia tak jalankan secara pertandingan. Mungkin secara bengkel. Daripada bengkel tu dia terus bentuk satu pasukan untuk mewakili PPD. Itu satu cara. Satu cara lagi mungkin pertandingan tu baru diperkenalkan. Contoh pada tahun ni untuk bahasa Inggeris kita perkenalkan drama bahasa Inggeris sekolah rendah. Mungkin keupayaan sekolah-sekolah untuk mengadakan pasukan tu adalah sangat terhad. Jadi inisiatif PD mungkin dia akan buat latihan pusat. Pilih satu sekolah buat pioneer project dia kat situ, buat latihan pusat dan terus automatik sekolah berkenan untuk memilih pasukan berkenan untuk terus ke peringkat negeri sebagai wakil PPD. Inilah yang dimaksudkan dengan kaedah-kaedah pertandingan lah. Tapi saya nampak dalam setiap online challenge dan juga carnival STEM memang kita dah buat pertandingan dan memang kita dah maklum pertandingan peringkat daerah dan pertandingan yang terus peringkat negeri tadi. Kemudian dari segi aspek teknikal, tuan-tuan dan puan-puan perlu menjelas keperluan teknikal dari segi konsep pertandingan dan juga pengurusan pertandingan. Jadi kita dah settle bahagian konsep pertandingan. Kemudian kita akan terus selepas bersama-sama. Kami di negeri pun akan bekerja. Mungkin boleh tahan jugalah teknikal negeri ni akan bekerja bertungkus lumus lah untuk menindakkan proses pengurusan pertandingan di peringkat negeri yang lebih banyak daripada tuan-tuan, yang lebih detail lagi dan mungkin memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Tuan-tuan bayang-bayang boleh, saya rasa tuan boleh bayangkan lah kalau peringkat negeri punya satu pertandingan video, satu kategori mungkin 100-200 video yang perlu dinilai, yang perlu memerlukan proses penilaian, diuruskan pendaftaran, diuruskan penghantaran kepada hakim, pemilihan hakim nak laksanakan proses macam mana, itu cabaran-cabaran kami lah di peringkat negeri. That's why kalau tuan-tuan tengok STEM online challenge, kita mudahkan peranan tuan-tuan di PPD. Kita ambil semua bahagian yang video, kemudian yang bahagian untuk poster, JPEG mana yang melibatkan dokumen tu saja kita serahkan kepada PPD saja. Jadi proses tuan-tuan untuk mengurus insya-Allah akan lebih mudah sedikit lah. Jadi dalam pada tuan melaksanakan atau peranan sebagai ketua teknikal daerah, kita sangat berharaplah tuan-tuan pada bersama guna peluang ni untuk mewujudkan networking. Apa juga bidang sekarang ni, networking adalah perkara utama sekali. Saya pun, pegawai teknikal negeri pun, pegawai di JPN dan di PPD juga memang sentiasa akan cari ataupun merubah peluang untuk mewujudkan network, mencari rakan-rakan baru untuk membantu ataupun memberi sumbangan dalam program-program ataupun dalam kerja buat kita lah yang dapat membantu meringankan. Jadi networking tuan-tuan dan puan-puan paling utama lah rakan guru di daerah lah. Bukan rakan guru dalam sekolah saja, rakan guru dalam daerah. Jadi gunakanlah peluang ataupun peranan tuan-tuan ini untuk mewujudkan networking dengan lebih ramai guru-guru sains ataupun STEM di peringkat daerah tuan-tuan. Begitu juga kami di peringkat negeri, bahasa mewujudkan networking yang lebih sentiasa menambahkan networking itu di peringkat negeri. Dan juga mewujudkan networking dengan pegawai PPD, bukan hanya pegawai STEM saja, mungkin dari segi pegawai di sektor pembelajaran, di unit pembelajaran, ataupun mungkin pegawai SIC Plus berkaitan dengan STEM di PPD. Dan juga networking juga bukan saja
spesifik. Tadi kita pecahkan sekolah menengah, sekolah rendah. Mungkin pertandingan-pertandingan ataupun program-program di peringkat PBD dan daerah boleh diwujudkan bersama dengan hasil kerjasama guru-guru sekolah rendah dan sekolah menengah, teknikal sekolah rendah dan sekolah menengah, supaya benda tu menjadi beban tu dapat ditanggung bersama dan mungkin kepakaran tu akan lebih dapat disumbangkan untuk kebaikan bersama. Jadi kalau kita pecah sekolah rendah, sekolah rendah, mungkin ada spesifik, mungkin ada guru pakar berkaitan dengan video yang di sekolah rendah, mungkin ada guru pakar berkaitan dengan grafik komputer di sekolah menengah. Jadi mungkin kita boleh gunakan kepakaran itu untuk membantu kita. Sebagai contoh, untuk penghakiman, proses penghakiman video digital, STEM online challenge, video digital tahun lepas, STEM video digital tahun lepas di peringkat kebangsaan pun ada beberapa pegawai daripada BTPN yang terlibat sebagai hakim. Jadi itu satu contohnya. Jadi saya buka idea ni supaya tuan-tuan dapat merangka ataupun merancang. Mana bukan spesifik cikgu saja untuk jadi hakim. Contoh mungkin pegawai-pegawai di PKG pun boleh bantu kita sebagai hakim, sebagai sumber rujukan kita. Dengan itu insyaAllah kita akan dapat menjayakan program di peringkat daerah nanti. Next, jadi berdasarkan ni, okey. Ini yang cikgu Anwar tanya tadi lah, takwin. Penyelarasan takwin itu serahkan kepada daerah. Tetapi untuk peringkat negeri, kita memang ada tarikh kita, dan saya cuba slide saya tadi, kita memang dah confirmkan tarikh lah. Tarikh untuk pelaksanaan di peringkat negeri, dan kita cuma maklumkan PPD. Tak kisah PPD untuk pilih tarikh mana yang sesuai dengan PPD masing-masing, asalkan ini ada berlangsung 2 minggu sebelum tarikh pertandingan di peringkat negeri. Bermaksud 2 minggu tu kita akan gunakan untuk proses pendaftaran ataupun penghantaran peserta daripada daerah ke peringkat negeri. Jadi apa juga tarikh yang tuan-tuan dan PPD berbincang bersama, mestilah proses pertandingan tu, pelaksanaan tu 2 minggu sebelum tarikh program sebenar. Jadi mungkin ada beberapa kaedah yang sesuai lah di peringkat PPD tu untuk pelaksanaan. Mungkin melaksanakan program STEM Online Challenge 1 program, STEM Online Carnival STEM 1 program. Mungkin ada daerah merasakan sesuai untuk laksanakan STEM Online Challenge dan Carnival STEM rendah satu tempat, STEM Online dan Carnival STEM menengah satu bahagian. Jadi terpulang kepada pegawai pembangunan bakat murid, tuan-tuan di daerah masing-masing merancang dengan bantuan dan nasihat tuan-tuan lah. Kemudian tuan-tuan perlulah menubuhkan pasukan teknikal STEM. Untuk membentuk pasukan teknikal ni tak semestinya satu pertandingan satu, tidak semestinya. Mungkin pada mulanya mungkin kita cari dulu 5 orang terbaik tim tank kita. Mungkin seorang akan boleh jaga rotate, jaga 2 ataupun 3. Jadi pasukan teknikal ni sangat penting kerana dia akan membantu kita dari aspek teknikal. Untuk setiap pertandingan. Kalau tuan seorang nak urus semua pertandingan tu memang saya rasa boleh, tapi cabaran untuk tuan-tuan dengan beban tugas kita seharian. Jadi kalau kita bekerja silo ni sangat kurang efektif lah. Jadi lebih baik kita ada satu pasukan kita sendiri yang kita dapat berbincang bersama-sama, memudahkan. Saya di peringkat negeri pun, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan BPD pun, kita pun berbincang, sentiasa akan ada ongoing proses berbincang dengan teknikal-teknikal negeri. Walaupun secara tidak langsung, kadang-kadang malam kita hang out, kita lepak di mana-mana kedai minum sambil berbincang. Bukan saja STEM, bahasa Inggeris pun saya pun begitu juga. Berbincang, bila ada sesuatu yang perlu untuk laksanakan, kita panggil kita punya think tank dulu, tengok macam mana keadaan, kemudian kita set up. Jadi inilah salah satu set up untuk STEM. Jadi kemudian yang ketiga, terus merancang untuk pengurusan pertandingan mengikut keperluan program atau pertandingan berkenaan lah, yang saya masukkan tadi lah. Ikut proses pertandingan, kita laksanakan pertandingan. Kalau bengkel, mungkin kita sediakan cara bengkel. Jadi itu berdasarkan perbincangan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan PPD. Untuk proses pertandingan, okey. Tahun ni kalau tuan-tuan dapat lihat format pertandingan, kita kena tengok sama pertandingan tu dilaksanakan peringkat negeri dan daerah. Mungkin di daerah dilaksanakan online ataupun offline. Mungkin di peringkat negeri dilaksanakan online, atau mungkin di peringkat negeri dilaksanakan hybrid. Jadi
Itu antara benda-benda yang perlu tuan alert lah dalam merancana proses. Jadi peringkat daerah saya rasa semuanya online ataupun mungkin offline, saya tak tahu. Cuma yang kita tahu bahawa di peringkat negeri kita akan terima bahan-bahan penghantaran dalam bentuk online. Hybrid ni tuan-tuan ialah proses di mana contoh daerah buat online, negeri buat online, kebangsaan buat bersemuka. Ini dimasukkan hybrid. Gabungan antara bersemuka dan juga online. Ataupun di negeri buat online, di kebangsaan buat online tetapi hakimnya bersemuka. Contoh yang dimasukkan dengan hybrid ni lah. Jadi seterusnya yang paling penting dalam merancang ataupun melaksanakan proses pertandingan peringkat daerah nanti, tuan-tuan perlu bagi fokus pada dua benda utama ni. Itu pendaftaran dan juga penyertaan. Penyertaan ni bermaksudnya penghantaran bahan tadilah. Jadi penghantaran bahan. Jadi untuk pendaftaran dan penyertaan ni tuan-tuan kena tetapkan untuk daerah apa medium yang sesuai. Nak daftar macam mana, hantar bahan macam mana. Guna Google Form ke, ataupun melalui email, ataupun melalui Telegram ke, ataupun melalui WhatsApp ke. Yang mana yang tuan-tuan rasakan paling sesuai dan tidak menimbulkan banyak isu. Okey. Sebagai contoh, pada mula-mula PKP dulu diperkenalkan banyak agensi-agensi memperkenalkan pertandingan menggunakan Facebook, ada menggunakan Telegram. Jadi akan timbul juga isu memang mudah penghantaran bahan. Jadi untuk mengumpul bahan satu masalah, dan bahan tu boleh ditengok oleh peserta-peserta lain. Jadi itu telah akan menimbulkan banyak isu. Jadi ada yang mudah di bahagian ini, mungkin ada isu di bahagian ini. Jadi tuan-tuan bersama dengan peringkat PBD nanti pilihlah medium sesuai untuk pertandingan di peringkat daerah masing-masing. Kami di negeri akan menentukan medium dan format untuk peringkat negeri. Begitu juga dengan format bahan pertandingan. Mungkin tuan-tuan perlu merujuk kepada konsep pertandingan berkaitan dengan format atau bahan-bahan berkenaan yang hendak dihantar. Jadi itu perkara penting, dan juga bahan program pertandingan di peringkat daerah. Ini tuan-tuan bincang bersama PBD sama ada PBD. Contohnya saya tengok tahun lepas, saya tengok PBD Jerantuk dengan poster yang hebat-hebatnya. Jadi di peringkat daerah disediakan setiap poster. Dalam poster tu dah siap dengan QR code dan sebagainya. Itu salah satu bentuk ataupun format perhebahan di peringkat daerah masing-masing. Jadi itu adalah cara atau bagaimana tuan-tuan untuk promosikanlah pertandingan berkenaan untuk peringkat daerah dan mungkin juga untuk peringkat negeri. Penghakiman dan penjurian. Jadi ini perkara kedua yang sangat penting, itu tuan perlu mencadangkan senarai hakim. Jadi tuan-tuan kerja buat tuan-tuan adalah mencadangkan senarai hakim yang sesuai, dan dengan persetujuan PBD akan melaksanakan lantikan hakim ni akan diuruskan oleh PBD lah, kerana dia melibatkan proses melibatkan pelbagai sekolah. Jadi di luar bidang kuasa tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi selepas itu tuan-tuan dan perempuan perlu menyediakan keperluan hakim lah. Keperluan yang minimal lah. Janganlah keperluan yang mengikut kata konsep. Kalau kata konsep kata nak printer, color, high definition ke macam mana, kalau tak ada tu tak ada yang minimal yang mampu di peringkat kita, di peringkat daerah. Jadi keperluan-keperluan yang minimal. Berapa bilangan hakim? Saya pun macam tu di peringkat negeri. Kita tengok pertandingan. Ada pertandingan mungkin kita pakai 5. Ada pertandingan mungkin kita pakai 3 saja pun cukup. Kalau penyertaan tu banyak, macam mana prosesnya? Okey. Itu perancangan kita. Okey, dan seterusnya kita akan melaksanakan proses penghakiman dan penjurian. Akhir sekali ialah menghantar laporan program telah dilaksanakan. Jadi fokus tuan-tuan paling utama sekali, kita perlukan maklumat statistik penyertaan lah. Ini statistik ni bukan saja PPD nak pakai, JPM pun nak pakai, KPM pun akan gunakan statistik daripada tuan-tuan dan perempuan. Jadi penyertaan untuk daerah, statistik yang kita perlu adalah berapa jumlah murid penyertaan yang terlibat saja. Bukan nama, bukan apa. Jumlah bilangan murid mengikut pertandingan, mengikut kaum, mengikut jantina. Okey. Berdasarkan pertandingan-pertandingan mereka sertai. Itu berkaitan dengan pelaporan di peringkat daerah. Jadi satu soalan lagi ni saya tak jawab dengan Cik Ganua tadi. Saya rasa takwim tuan-tuan Cik Ganua boleh rujuk pada PD, bincang bersama dengan PD. Kemudian untuk pemilihan ataupun peserta ke peringkat negeri, kita dah berbincang bermusyarat bersama dengan PBM daerah baru-baru ni. Tahun lepas kita mohon 3 yang terbaik setiap daerah. Okey, tahun ni untuk pertandingan peringkat negeri yang melibatkan wakil daerah, kita telah putuskan bahawa
di daerah dia akan pilih 5 pemenang. Tapi hanya 1 pemenang terbaik saja yang akan terus bertanding di peringkat negeri. Itu memang dah kita muktamad bersama dengan mantan timbalan timbalan pengarah pendidikan kita, iaitu pengarah pendidikan sekarang, bersama mesyuarat berkenaan kita telah putuskan bahawa kita hanya memilih 1 wakil pemenang daripada setiap daerah saja untuk bertanding di peringkat negeri, supaya yang prestis betul-betul saja yang prestis yang akan menang. Ada lagi satu, peranan tuan-tuan dan puan-puan di peringkat daerah sangat besar ya. Kalau kualiti di daerah yang hadir ke peringkat negeri sangat berkualiti, jadi kualiti pertandingan atau peserta kita ke peringkat kebangsaan juga secara automatiknya akan jadi peserta ataupun penyerta yang sangat berkualiti. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, teknikal negeri, pegawai-pegawai mengenal bakat daerah yang ada bersama pada hari ini, dan juga tuan-tuan ketua-ketua teknikal STEM menengah dan rendah yang ada pada hari ini untuk bersama dengan taklimatnya. Sorry saya ambil masa dah lebih, dah hampir 9 minit. Mohon tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang Google Form untuk kehadiran. Minta maaf saya tak dapat sediakan QR code kerana ada masalah dengan SPKMG untuk 2-3 bulan ni, untuk hari ni di peringkat KPM. Jadi mohon isikan kehadiran dalam borang ataupun link Google Form telah saya kongsikan. Kemudian saya ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menyambut Hari Raya in advance, tahniah dan terima kasih kerana dipilih untuk diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab yang besar lah pada saya fikir bukan semua orang akan mampu melaksanakan apa yang akan tuan-tuan laksanakan. Jadi semoga apa yang kita rancang dan kita fikirkan ni akan mendapat izinah ataupun mendapat keberkatan dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kata saya juga sebelum kita menutup taklimat ini, saya juga ingin memperingatkanlah tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni kita akan kongsi bahan-bahan slides dalam pertandingan itu setelah kita gabung dan kita munikan beberapa perkara. Jadi ketua teknikal saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan dalam grup teknikal daerah tu nanti. Pada masa yang sama juga tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan bahawa slide tu bukan rujukan pertama, slide itu adalah rujukan kedua ataupun untuk bantu tuan-tuan membuat penerangan di daerah. Yang rujukan utama untuk teknikal pertandingan ialah kertas konsep. Tuan-tuan walaupun pun jangan lari daripada kertas konsep pertandingan yang telah kita edarkan, kertas konsep-konsep pertandingan yang dikeluarkan oleh KPM ya. Jadi tuan-tuan kena lihat teknikal-teknikal part penting. Tentu kalau dalam tindakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, bermaksud persembahan video tu mesti either one, tak boleh kedua-duanya sekali. Jadi itu contoh simple lah berkaitan dengan tempoh masa seperti yang ketua teknikal kita tadi maklumkan lah. Dan juga beberapa perkara lain yang tuan-tuan perlu detail dan perlu fokus ketika membaca ataupun melihat kepada pengajaran program dalam kertas konsep pertandingan. Jadi itu saja. Saya tanya sekali lagi, kalau ada soalan yang lain, boleh saya buka sekarang untuk 1 minit. Ada tak soalan yang lain untuk tuan-tuan kongsikan ataupun ada pandangan ataupun ada cadangan? Saya buka. Okey, jadi tak ada. Jadi terima kasih. Maaf atas masa tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. Jadi terima kasih juga pada PBM daerah yang bersama. Terima kasih kepada teknikal negeri yang bersama. Itu juga dengan ketua teknikal yang menyampaikan slide tadi, menyampaikan presentation mereka tu Cikgu Hasfaz Razak bin Hasman dan juga Cikgu Noya Cik Had selaku ketua teknikal saya yang kuat saya di peringkat negeri lah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.